Okay, salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan sambung dalam bab 9 atau bab 1, keseimbangan redox, bahagian sel elektrolisis. Okay, pada kelas yang lepas saya dah bincangkan tentang separtian lebur yang dalam elektrolisis dan juga beberapa contoh larutan aqueous, okay, bagaimana apa yang berlaku dalam elektrolisis. Okay, dia akan merujuk kepada nilai keupayaan elektrod piawai. Okay, sekarang kita tengok lagi contoh yang seterusnya untuk larutan yang berbeza. Okay, yang contoh kelima, sekarang kita guna asid sulfuric 0.1 mol per desimeter padu. Okay, di sini kalau diberi kepekatan, kita kena ambil kira tentang kepekatan dia. Okay, kepekatan yang tinggi dia akan mempunyai bilangan ion per unit isi padu yang tinggi, maka peluang ion tersebut dipilih untuk dinyacas adalah lebih tinggi. Dan biasanya kepekatan ni akan rujuk kepada dua ion sahaja, iaitu ion hidroksida, dengan ion halida, iaitu klorida, bromida dan iodida. Tapi biasanya dalam soalan kita akan melibatkan klorida lah, sebab kita ada asid hidroklorik. So apabila melibatkan asid hidroklorik atau mana-mana larutan yang mempunyai klorida, contohnya natrium klorida, magnesium klorida, zinc klorida yang larut, maka kepekatan tu kita kena ambil kira. Jika kepekatan ion dia tinggi, maka kecenderungan ion tersebut dipilih untuk dinyacas adalah lebih tinggi berbanding dengan ion hidroksida. Tapi jika kepekatan dia rendah, maka masih lagi ion hidroksida dipilih untuk dinyacas di anod kerana nilai keupayaan elektron piawai ion hidroksida adalah kurang positif daripada ion-ion yang lain. So kita ingat kepekatan. Kalau kepekatan dia biasa, maka kita rujuk balik nilai keupayaan elektron piawai. Tapi kalau kepekatan dia tinggi, melibatkan ion klorida, bromida dan iodida, maka kita kena mempertimbangkan tengok siapa yang lebih cenderung dipilih untuk dinyacas. So di sini kita buat biasa je asid sulfuric. Tulis saja asid sulfuric. Okay, lepas tu kita tuliskan lagi dia punya kepekatan untuk ingatkan kita di mana ni. Okay, 0.1, okay, sebenarnya 0.01 ke atas pun dah dikira tinggi. Okay, kepekatan yang tinggi. So ini adalah kepekatan tinggi. So apabila kepekatan tinggi, automatik kita akan fokus klorida, bromida, iodida. So di sini kita tengok ada dah ion-ion dia. Asid mesti ada air. Okey, lepas tu asid mesti ada H. Okey, sulfuric ada sulfat. Okey, kenapa asid mesti ada air? Ingat balik definisi dia. Asid adalah bahan yang mengion dalam air menghasilkan ion hidrogen. So tanpa air dia tidak menunjukkan sifat keasidannya dan tak boleh bagi dia asid. So apabila ada perkataan asid keluar saja, maksudnya dia memang ada air. Okey. Asid sulfuric sendiri, asid sulfuric tu ada lagi dua, okey. So jumlahnya ada 4 ion tapi 3 jenis saja. Okay, yang bergerak ke anod seperti biasa, yang bercas negatif sahaja iaitu ion hidroksida dengan ion sulfat. So daripada dua tu kita cek ada kepekatan yang tinggi tapi tidak melibatkan klorida, maka automatik ion hidroksida akan dipilih sebab dia pun masih sama. Okey, sebab dipilih tu sebab nilai keupayaan dia. Okay, nilai elektron keupayaan bagi ion hidroksida adalah kurang positif daripada nilai keupayaan elektron piawai bagi ion sulfat. Maka setengah persamaan dia memang yang ini. Okay, so sila ingat dan hafal ion hidroksida mendema elektron menjadi air dan oksigen. Disebabkan nilai dia paling kecil, maka ion hidroksida sentiasa dipilih di anod kecuali ion klorida, bromida, iodida yang lebih tinggi sahaja. Kalau tidak, sentiasa dia dipilih. Dan pemerhatian dia adalah gelombang gas yang tidak berwarna, gas oksigen terhasil. Okay. Proses ini adalah proses pengoksidaan sebab daripada nombor pengoksidaan dia -1 jadi kosong. Okay. Atau dia mendema elektron. Okay. Untuk katot biasa masih lagi biasa. Katot dia ada ion apa? Tak payah pilih kan, ion hidrogen saja. So tak payah memilih. So jawapan dia pun tak payah memilih.
Okey, kita tengok semua dia adalah sama. Ion dia H plus, OH minus, H plus dengan Cl minus. Okey, ion hidroksida kerana nilai keupayaan elektron piawai dia lebih kurang positif daripada ion klorida. So setengah persamaan saya kata cubalah hafal sebab kalau you buat 10 soalan 10-10 lah. Sama je memang dia. Okey, mungkin 1-2 je ion klorida. Tapi kalau kita tak hafal, tiba-tiba masa exam je baru nak tulis, barulah dia kelang kabut. Mungkin betul, mungkin salah. Mungkin tak balance, tak seimbang. Okay, proses ini adalah proses pengoksidaan. Pemerhatian masih sama. Gelembung gas yang tidak berwarna terhasil. Inference dia adalah gas oksigen terhasil. Okay, untuk katot pun sama kan. So cubalah isikan untuk katot sebab satu hidrogen aja. Tak payah pilih. Hidrogen menerima elektron mesti menghasilkan molekul hidrogen. Ingat mesti ni. Dan menerima elektron mesti di depan, mendema elektron mesti di belakang. Itu aja beza. Dema bagi orang lain tu belakang, menerima tu mesti pada kita, dekat dengan kita. Okey, dekat dengan ion tersebut. So elektron satu di belakang, satu di depan. Okey, yang lain-lain cuba isikan. Okey, sekarang kita tengok contoh yang 7. Masih lagi elektrolisis asid hidroklorik tapi kepekatan dia adalah ni. Ini dikira tinggi. So apabila tinggi, kena ingat apabila tinggi, ini dah kepekatan dia tinggi, maka ion klorida akan terpilih. Tapi untuk katot masih lagi ada dah ion-ion kuprum dengan argentum? Memang tak ada. Maka automatik ion hidrogen yang akan dipilih. Okey, so kita jawab seperti biasa. Ada ion hidrogen, hidroksida, ion hidrogen dengan ion klorida. Disebabkan dia kepekatannya tinggi, ingat tinggi. So kita automatik sentiasa ingat kita, ion klorida yang akan lebih cenderung dipilih untuk dinyacas. Maka di sini adalah ion klorida dipilih. Dan apabila sebab, kita kena nyatakanlah kata ion klorida lebih tinggi berbanding ion hidroksida. So setengah persamaan dia masih sama. Ion klorida ada satu negatif tu, charge negatif tu maksudnya dia ada elektron yang berlebihan, maka dia kena pulangkan. So dia akan dema elektron dan macam tadi saya cakap, dia adalah kumpulan dui molekul. So kena berdua-duaan. Okey, kena ada dua wajib. Satu tak ada mesti dua, Cl2. Okey, so ingat ajalah kita ada beberapa yang berdua-dua bermula dengan H2O2 N2, Cl2 Br2 I2. Okey, F pun 2. Ni kumpulan 17. Okey, yang ini semua berdua-duaan. So ingat Cl2. So proses masih lagi ini daripada nombor pengoksidan negatif 1 jadi kosong. So nombor tu meningkat. So ini adalah pengoksidaan. Okey, pemerhatian disebabkan klorin ada warna kan. So kita kena nyatakan warna dia. Gelembung gas warna kuning kehijauan terhasil. So gas klorin terhasil. Mesti Cl2 gas klorin terhasil. So dia ada warna. Berbanding dengan oksigen, dia gelembung gas tidak berwarna terhasil. Okey. So dapat soalan check. Okey, untuk katot masih samalah, tak ada berubah kan. Itu yang cakap bab ni senang. Kita ingat ion hidroksida dengan ion klorida, jika dia kepekatan dia tinggi, maka ion klorida. Kalau kepekatan dia rendah, maka ion hidroksida. Okay, kalau dia katot sini, kita tengok hidrogen dengan kuprum dengan argentum. Kalau ada kuprum, maka kuprum terpilih. Kalau ada argentum, argentum terpilih. Kalau tak ada, memang ion hidrogen sentiasa dipilih untuk dinyacas. Okay, ingat persamaan dia, dinyacas. So hasil dia adalah hydrogen gas. Okey. Itu yang senang. Okay, seterusnya kita tengok contoh yang lain adalah kita dah guna larutan kuprum 2 sulfat tapi dia ada syarat baru iaitu kita tukarkan elektron dia daripada karbon kepada kuprum. Kalau karbon kita kata dia lengai. Okey, karbon kalau elektron karbon dia lengai maksudnya dia tidak ambil tempat dalam tindak balas elektrolisis. Tapi apabila dia guna kuprum, ini dipanggil sebagai logam aktif. Okey, apabila logam aktif, dia akan mula mendema elektron semasa Swiss dihidupkan. Dia pula yang sibuk mendema elektron.
Okey, saya tukar sini pula. Okey, so biasanya di anode, macam saya cakap di anode kita akan tengok ion hidroksida dengan klorida. Kadang-kadang soalan tu keluar bromida lah. Kadang-kadang dia menunjuk nak uji kita punya fahaman. Okey, lepas tu itu ni. Tapi apabila kita dapat logam reaktif, so keutamaan bagi ni logam reaktif. Logam reaktif atau logam aktif. Okey, saya guna logam reaktif. Logam aktif akan mendema elektron. Okey, so itu keutamaan dia. Logam aktif nombor 1. Kalau ada dia. Nombor 2 adalah jika kepekatan ion klorida tu tinggi. Okey, kepekatan dia tinggi. Kalau tak ada apa-apa, kita tengok nilai keupayaan. Okey, nilai keupayaan elektron piawai. Tapi sentiasanya hidroksida. So apabila kita dapat soalan, kita cek ada tak dia gunakan logam lain sebagai elektron. Kalau dia ada guna logam lain, so automatik logam itu yang akan mendema elektron. Dan bukan ion hidroksida, bukan klorida. Tak payah tengok yang sana. Okay, first tengok elektron dahulu. Kalau elektron dia adalah logam, maka logam itu yang akan mendema elektron pada anode. Okay, pada kathode, masih lagi kita akan tengok ion hidrogen, okay, dengan ion kuprum atau ion argentum. Tengok mana yang ada. So untuk soalan ni kita automatik sudah nampak kan. Kita ada ion kuprum 2 positif. So dia akan dipilih untuk dinyacas. Untuk di anode kita ada logam kuprum sebagai ini, maka logam kuprum akan dipilih untuk mendema elektron. So kita tengok apakah cara kita nak tulis Okey, nama larutan biasa Okay, kuprum 2 sulfat dan kita cuba catatkanlah elektron kuprum, ingatkan kita dah tukar elektron. So ada 4 ion macam hari tu sama aja. So kita ada ion hidrogen hidroksida, ion kuprum 2, nama dia ion kuprum 2 kurungan 2. Okey, dan ion sulfat. So kita ada 4. So yang akan bergerak ke anode seperti biasa yang ion yang bercas negatif. Okey. Tapi ion yang dipilih dinyacas tak ada. Okey, tak ada anion yang dipilih dinyacas, tapi dia ada atom untuk mendema elektron. Ya. Okey, so persamaan setengah dia adalah ion ni dia akan mendema elektron. Jadi ion kuprum. Okey, sebabnya elektron kuprum ialah logam aktif. Dia akan dipilih untuk mendema elektron bukan dinyacas Dia akan dipilih untuk mengion atau perkataan lain kita guna mengion atau mendema elektron. Kita tak kata dia dipilih untuk dinyacas. So ingat apabila dapat soalan, saya ulang balik, apabila dapat soalan kita semak maklumat yang ada di soalan. So larutan kuprum 2 sulfat dengan elektron kuprum. So kita cek, kalau ada elektron kuprum, maka kuprum ni automatik jadi anode untuk mendema elektron. Dah tak tengok ion hidroksida, klorida ke sulfat ke, semua tak tengok. Okey, walaupun bergerak ke anode tu dua-dua ion tu bergerak, tapi bukan dua ni yang mendema elektron. Elektron tu sendiri yang mendema elektron. Okey, kuprum tu yang mendema elektron, lepas tu dah jadi ion kuprum masuk ke dalam larutan tersebut. Okey, kenapa dia mendema elektron? Sebab elektron kuprum ialah logam aktif. Maka dia akan mendema elektron. So proses kita tengok nombor pengoksidaan dia kosong positif 2. So ini adalah pengoksidaan. Okay. Lepas tu mungkin ada pelajar masih keliru kan. Dia cakap bukankah dalam tu ion tu ada ion kuprum 2 positif? Kenapa kita bermula dengan kuprum? So kena ingat di sini rujuknya di elektron kuprum ni adalah elektron. Elektron. So kalau kita tengok gambar aja ni. Mana anode yang ini? Ini anode. Anode. Okey, dia yang akan dema elektron jadi kuprum 2 positif. Okey, dia akan jadi kuprum 2 positif, kuprum 2 positif. Dia keluar. Lepas tu elektron tu akan didema dan bergerak. Okey, bergerak mengikut litar sehingga ni kathode.
Okay, yang terima elektron. So sekarang kita baru tengok H plus dengan Cu2 plus. Dua-dua bergerak ke katot. Siapa akan dipilih? Okay, kuprum 2 positif dipilih kerana nilai keupayaan elektron piawai ion kuprum 2 positif adalah lebih positif berbanding dengan ion hidrogen. Maka dia yang akan memilih menerima elektron. So di sini berlakulah dia menerima elektron. Okey, jadi kuprum. So apa yang akan berlaku adalah dia akan bentuk satu lapisan di sini. Dia tutup sini. Ni jadi kuprum. Okey. Warna perang, tapi saya tak ada perang so tulis warna perang. Tapi yang ini pula dia akan jadi ion, maksudnya dia akan larut semakin lama semakin ini elektron ni akan habis. Okey, akan habis sebab dia semua dari masuk dalam larutan. Dia jadi ion, dia akan jadi habis. Itu kalau guna karbon, dia tak berlaku apa-apa sebab karbon tu lengai. So sini elektron tu sendiri, okey, elektron tu sendiri nak tulis ke mana? Elektron tu sendiri yang mendema elektron. Okey, elektron tu sendiri yang mendema elektron dah jadi ion kuprum 2 positif dan di sini pula elektron tu bergerak mengikut litar sampai sehingga katot. Dia tunggu kat sini. Okay, yang dah lama tunggu kat sini adalah ion hidrogen dan ion kuprum 2 positif yang sedia ada dalam larutan kuprum 2 sulfat. So antara dua ni mereka menunggu elektron. Tetapi nilai keupayaan elektron piawai bagi ion kuprum 2 lebih tinggi, lebih positif berbanding dengan ion hidrogen, maka ion kuprum 2 lebih cenderung menerima elektron dan membentuk kuprum balik. Okey, ini mendema sebab dia aktif. Ini menerima sebab nilai keupayaan. So kita tengok dia punya hubungan kalau tidak nanti susah. Sebab ini logam aktif. Ini dipilih sebab nilai ini positif. Okey, dua sebab yang berbeza. Barulah kita tengok yang ni. Okey, pemerhatian. Pemerhatian apa? Dia mendema betul. Dia mendema yang ini. So kita cakap elektron kuprum. Okey, larut dalam larutan kuprum 2 sulfat. Okey, ada juga yang guna perkataan menipis. Elektron kuprum menipis. Dia nampak semakin sikit. Sebab kenapa? Sebab dia dah dema elektron, dah jadi ion. Ion dia mesti larut dalam larutan tu lah. Dah masuk semakin tak ada. So inference dia kita kena cakap ion kuprum. Ini kalau minta nama tulis betul-betul. Ion kuprum kurungan 2. Formula dia adalah Cu2 positif. Okey, terhasil. Itu maksudnya inference. Ion kuprum 2, okey, ni yang terhasil. Okey. Untuk katot pula, yang bergerak ke katot adalah ion hidrogen dengan ion kuprum 2. So yang akan terpilih mesti ion kuprum 2 kerana dia punya nilai keupayaan dia lebih positif. So yang terpilih adalah yang ini. Kerana nilai keupayaan elektron piawai bagi ion kuprum 2 adalah lebih positif berbanding dengan ion hidrogen. So persamaan dia, setengah persamaan dia bermula dengan ion kuprum 2 menerima 2 elektron menghasilkan logam kuprum, atom kuprum. So jangan keliru dengan anode dengan katot. Ikut situasi, ikut cerita, ikut soalan. Anode merupakan logam. Elektron tu sendiri. So, bermula dengan logam. Atom, Cu sahaja. Tapi untuk katot adalah ion-ion yang dalam larutan. Okay? Yang dalam larutan. Maka, dia bermula dengan ion kuprum 2. Jangan keliru ikut soalan. Ini daripada atas air. Senang cerita, ini di atas air. Ini di dalam air. Benda yang berbeza. Ini daripada logam elektron. Ini pula dalam larutan sendiri. So, nombor pengoksidaan dia daripada positif 2 jadi kosong. So, ini adalah penurunan. Okay, pemerhatian dia. Okay, kita ada pepejah perang terbentuk. Okay, kuprum tu warna dia perang pepejah perang. So, kita cakap logam kuprum terbentuk. Okay, logam kuprum terbentuk.
Okay, warna dia warna perak. So dia logam kuprum terbentuk. Tapi dalam ini ion kuprum 2 positif warna dia apa? Warna biru warna biru. Okey. So saya ulang. So dapat soalan, kita cek maklumat. Cek maklumat Maklumat pertama kena cek mana? Elektrod. First cek elektrod dahulu. Okey, kalau elektrod dia karbon, barulah cek kedua kepekatan. Okey, kalau kepekatan dia rendah, biasa. Kalau kepekatan tinggi, cek ion hidroksida atau ion klorida. Kalau tak ada ion klorida, maka terus ion hidroksida dia terpilih, dinyacas di anode. Tak payah fikir memang 3 langkah dia kita cek. Okay, untuk yang cathode, tak payah cek apa, just tengok ion hidrogen berbanding dengan ion kuprum dengan ion argentum. Kalau ada dua ni keluar, maka ini terpilih dinyacas. Tapi kalau tak ada kuprum argentum, maka ion hidrogen akan dipilih untuk dinyacas di cathode. Okay, 3 langkah cek. Okay, so latihan 1. Nah, okay, boleh cuba buat saya just terangkan. So, first kita check mana? Okay, first kita check elektrod. So, elektrod ni elektrod karbon, maka normal. Second, check apa? Kepekatan. So, kepekatan ni 0.001, maka ini adalah rendah. Kepekatan dia rendah. Okay, yang ketiga baru check nama dia natrium klorida. Walaupun ada klorida, disebabkan rendah dan tak gunakan. So ion hidroksida WS klorida. Okay, disebabkan klorida ni rendah, maka bukan dia dipilih, ion hidroksida dipilih. Dah settle di anode. Okay, di cathode adalah ion hidrogen dengan ion natrium. So natrium ada tak kuprum 2 positif? Ada tak kuprum 2 positif argentum? Okay, kalau tak ada, ini bukan dia pilih, maka ion hidrogen yang dipilih. Sebab dia masih sama. Sebab ini adalah nilai keupayaan dia lebih kurang positif berbanding dengan ion klorida. Yang ini pula, ion hidrogen mempunyai nilai keupayaan elektropiawai yang lebih positif berbanding dengan ion natrium. Okay, cuba jawab. Nanti jawapan dia, saya bagi last sekali. Inference dia ada ini. Yang lain-lain awak rujuk balik contoh yang kita buat. So itu kita belajar. First kita check elektrod. Kalau karbon normal. Second kita check kepekatan. Kalau kepekatan rendah lagi normal. Yang ketiga kita check ion dia. Kalau dah check ion dia dah tahulah memang ion hidroksida dengan ion hidrogen sebab tiada kuprum, tiada argentum. Okey, itu latihan 1, cuba buat. Okay, latihan 2 masih sama. Kita check yang first, kita check apa? Elektrod. Tengok apa? Elektrod karbon. Okay, yang kedua kita check apa? Kepekatan. Oh, ini 1.0 mol benda ini. Ini adalah kepekatan yang tinggi. So, yang tinggi mesti ion bromida, klorida, bromida, iodida. Itu yang kita tengok. Maksud yang ketiga, betul tak? Ada ke tak? Ada klorida. Okey. So, ion hidroksida dengan ion klorida. Okay, disebabkan ini tinggi, kepekatan dia tinggi, maka ion klorida yang akan dipilih. Bahagian cathode pula, kita ada masih lagi larutan, ada ion hidrogen kan? Dan lagi satu ion magnesium. So, siapa yang akan dipilih? Tengok nota. Kita cakap mesti kuprum dengan argentum kan? Ini tak ada kuprum, tak ada argentum, maka ion hidrogen tetap juga dipilih. Okey, rujuk nota. Cuba jawab latihan 2. Okey, latihan 3. Ada apa? First, tengok. Argentum. Maka argentum lah yang akan mendema elektron. Ingat dah bukan karbon kan? Kalau dia magnesium, magnesium juga yang mendema. Kalau dia zinc, zinc lah yang mendema. Kalau dia berambum, berambum mendema. Asalkan dia logam aktif saja selain daripada karbon atau platinum, maka semua ini akan mendema elektron. Automatik mendema elektron di anode. Anode dah bukan ion hidrogen, hidroksida, bukan lagi klorida, semua dah bukan. Okey. Okey, di cathode. So sini kita ada ion apa? Hidrogen dengan ion argentum kan? Barulah awak cek siapa yang akan dipilih. Ion hidrogen atau ion argentum. Lepas tu jawapan dia sama. Okey, tengok warna argentum dia apa okey, rujuk. Okey, selesai untuk hari ini. Okey, sekian, terima kasih.
Okey, cuba rujuk nota, boleh buat dengan perlahan-lahan, boleh siap semua tu. Jangan tergesa-gesa, banyak hari lagi.